Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Muhammad Rozi bin Kasim dan rakan-rakan yang lain. Kami dari kumpulan 6 akan membentangkan wawancara insan guru profesional. Berikut merupakan ahli kumpulan kami. Saya menunggu keputusan STPN. Ya, pada masa saya menunggu keputusan STPN, saya telah orang kata ditawarkan untuk menjadi guru. Latar belakang pendidikan lah, no? Okey, Ustazah bersekolah di sekolah rendah, Ustazah bersekolah di sekolah rendah Tanah Liat dan sekolah rendah Seri Penanti. Baiklah, saya akan menerangkan tentang latar belakang guru. Untuk IGP bidang, kami telah memilih Cikgu Umbi. Nama sebenar beliau ialah Umbi Ramzan Al-Ahir binti Muhammad Nordin. Beliau berumur 56 tahun dan berkhidmat selama 31 tahun dalam bidang perguruan. Untuk IGP bukan bidang pula, kami telah memilih Ustazah Norbi iaitu seorang guru pendidikan Islam. Nama sebenar beliau ialah Norbi binti Aziz. Beliau berumur 59 tahun dan telah berkhidmat selama 32 tahun dalam bidang perguruan. Bagi kaedah pengajaran, Cikgu Umbi dan Ustazah Norbi menggunakan kaedah yang berbeza. Bagi Cikgu Umbi, beliau menggunakan pendekatan seperti nyanyian, teknik bercerita dan kursi panas. Hal ini supaya pembelajaran akan lebih menyeronokkan. Beliau juga akan mengajar melalui lakonan dan improvisasi untuk kemahiran bertutur dan permainan bahasa untuk kemahiran tata bahasa. Beliau juga akan menggunakan laman web seperti Flip dan Classroom untuk berkongsi bahan pembelajaran pada hari tersebut. Cikgu Umbi juga menggunakan pendekatan pedagogi serta pendekatan teradun. Terdapat juga pendekatan pembelajaran berasaskan projek untuk proses tradisional serta based learning iaitu pembelajaran berasaskan masalah. Ketika sesi pembelajaran dan pengajaran sedang berlangsung, beliau sangat menggalakkan penggunaan peta minda supaya murid dapat mencerna idea dengan lebih banyak dan idea-idea yang dijanakan itu bersifat lebih kreatif. Untuk penulisan karangan, beliau akan meminta murid untuk melakonkan semula perjalanan watak supaya mereka dapat menjawainya dan seterusnya dapat menulis dengan sangat baik. Bagi Ustazah Norbi pula, beliau akan terlebih dahulu mengetahui latar belakang murid. Beliau juga akan mendidik mengikut perubahan zaman. Sebagai contoh, zaman teknologi menguasai pendidikan. Beliau akan menggunakan pendekatan media untuk mengajar nasyid. Pendekatan yang digunakan ialah sebut dan ulang serta lakonan yang dilakonkan oleh pelajar tersebut. Menurut Ustazah Norbi juga, beliau menggunakan pendekatan iaitu pembelajaran berfokus pada pelajar dan guru bertindak hanya sebagai pembimbing. Ketika pengajaran, beliau akan menggunakan modulnya sendiri iaitu modul kumandang, belajar dalam kumpulan dan menang. Seterusnya berkenaan isu hal ehwal murid. Kedua-dua IGP iaitu Cikgu Umbi dan Ustazah Norbi menyentuh tentang aspek disiplin murid. Kedua IGP ini telah berkongsi cara mereka mengambil tindakan disiplin terhadap pelajar yang bermasalah serta terhadap pelajar yang melakukan salah laku disiplin di sekolah. Dapat disimpulkan bahawa cara yang digunakan oleh kedua-dua IGP ini untuk menangani masalah disiplin pelajar adalah berbeza. Menurut Cikgu Umbi selaku IGP Bahasa Melayu, beliau bertindak sebagai pengawal yang mengawal disiplin murid tidak kira sama ada di dalam bilik darjah ataupun di luar bilik darjah. Perkara ini bermaksud beliau akan sentiasa memerhatikan dan memberi perhatian terhadap murid-muridnya supaya beliau sentiasa cakna tentang perlakuan dan aktiviti murid-muridnya. Seterusnya, Cikgu Umbi juga menegaskan bahawa beliau bertindak sebagai kaunselor untuk para pelajarnya. Hal ini bermakna beliau sering mengambil pendekatan untuk menasihati para pelajarnya yang mempunyai masalah disiplin dan melanggar peraturan sekolah. Menurut Ustazah Norbi selaku IGP Pendidikan Islam pula, beliau pernah mendenda murid nakal di sekolah untuk menghafal beberapa potongan ayat Al-Quran dan pada akhirnya murid tersebut dapat menghafal dalam waktu yang singkat sahaja. Ustazah Norbi berpesan bahawa biarlah hukuman yang diberikan itu bermanfaat dan tidak merugikan kedua-dua belah pihak. Selain itu, beliau juga pernah merotan anak muridnya yang tidak mahu menunaikan solat. Ustazah Norbi berkata tindakan tersebut diambil kerana murid tersebut masih melakukan kesalahan yang sama walaupun sudah ditegur berkali-kali. Dan menurut beliau, merotan untuk tujuan mendidik adalah tidak salah bagi membentuk disiplin dan sasiah murid yang lebih baik. Namun, seorang guru itu tidak boleh merotan dalam keadaan yang marah kerana perkara tersebut tidak akan memberi kesan kepada murid. Malahan, Ustazah Norbi juga mengambil pendekatan untuk membaca ayat Al-Quran dan mendoakan para pelajarnya yang nakal supaya dilembutkan hati untuk berubah ke arah yang lebih baik. Baiklah, seterusnya isu dan cabaran. Kedua-dua guru IGP ini menghadapi isu dan cabaran yang sama
iaitu dari aspek murid-murid apabila bergelar sebagai seorang guru. Cikgu Umbi ada menyatakan bahawa beliau menghadapi cabaran apabila beliau perlu mengajar murid yang lemah dalam pembelajaran dan mengajar murid di kelas belakang. Manakala Ustazah Norbi pula menyatakan bahawa setiap murid yang beliau ajar terdiri daripada pelbagai latar belakang. Terdapat murid yang suka belajar dan terdapat juga murid yang tidak suka belajar, terutamanya murid dari kelas belakang. Perbezaan isu dan cabaran kedua-dua guru ini dapat dilihat dari aspek persekitaran sekolah. Cikgu Umbi menjelaskan bahawa beliau menghadapi cabaran apabila beliau ditempatkan di satu sekolah yang berada di kawasan pedalaman yang hanya menggunakan sumber air perigi sebagai kegunaan harian. Manakala Ustazah Norbi pula menyatakan bahawa beliau menghadapi cabaran apabila pihak sekolah tidak menyediakan fasiliti yang lengkap, iaitu tiada bilik khas bagi kelas subjek pendidikan Islam. Hal ini demikian kerana beliau perlu menggabungkan dua kelas untuk mengajar subjek tersebut. Sehubungan dengan itu, beliau terpaksa menggunakan bilik stor sebagai tempat untuk mengajar murid-muridnya. Selain itu, perbezaan isu dan cabaran yang dihadapi oleh IGP Bahasa Melayu dan IGP Pendidikan Islam dapat dilihat dari aspek pentadbiran sekolah. Cikgu Umbi menyatakan bahawa sebagai seorang guru, beliau hanya menjalankan tugas mengajar tanpa mengambil kira hal-hal lain seperti perubahan kurikulum dan sebagainya. Menurut beliau lagi, pendidikan merupakan proses yang dinamik dan sentiasa berubah-ubah. Oleh hal yang demikian, beliau hanya akur dengan arahan pihak pentadbiran sekolah apabila terdapat perubahan dalam kurikulum sekolah. Manakala, Ustazah Norbi pula menyatakan bahawa beliau menghadapi cabaran apabila beliau perlu memegang 16 jawatan sekaligus yang diberikan oleh pihak sekolah. Misalnya, beliau pernah diberikan tugasan untuk menyusun buku nilam sekolah walaupun beliau tidak mempunyai sebarang pengalaman dalam bidang tersebut. Namun, Ustazah Norbi hanya mengikut rentak dan arahan pentadbir sekolah tersebut. Perbezaan isu dan cabaran yang terakhir yang dihadapi oleh kedua-dua IGP ini dapat dilihat dari aspek alat bantu mengajar. Misalnya, Cikgu Umbi tidak ada menyatakan bahawa beliau menghadapi cabaran dari aspek alat bantu mengajar. Namun, hasil wawancara bersama Ustazah Norbi pula mendapati bahawa beliau menghadapi cabaran dari segi kelengkapan alat bantu mengajar seperti LCD dan sebagainya. Hal ini demikian kerana kebanyakan kelengkapan tersebut hanya disediakan untuk subjek bahasa yang lain sahaja. Oleh hal yang demikian, Ustazah Norbi tidaklah bergantung kepada kemudahan di sekolah sepenuhnya dan mengambil inisiatif sendiri untuk mendapatkan alat bantu mengajar yang lengkap. Baiklah, sesi pembentangan akan diteruskan dengan atribut kepribadian guru hasil daripada wawancara yang telah dilakukan. Kita mulakan dengan guru bidang kita iaitu Cikgu Umbi. Melalui hasil wawancara, kami mendapati 3 sifat peribadi yang ada dalam diri beliau. Yang pertama ialah Cikgu Umbi merupakan seorang yang mempunyai semangat yang tinggi. Hal ini dikatakan demikian kerana beliau pernah ditugaskan untuk berkhidmat di kawasan pedalaman yang tiada sumber air dan hanya bergantung kepada air telaga semata-mata. Menurut beliau, seorang guru haruslah bersedia dengan sebarang cabaran dalam mendidik anak bangsa. Sifat yang kedua ialah Cikgu Umbi merupakan seorang yang kreatif. Beliau menggunakan pelbagai teknik dan kaedah pengajaran yang sesuai dengan kemahiran yang hendak diajar. Contohnya, ketika mengajar kemahiran bertutur, Cikgu Umbi lebih suka menggunakan pendekatan seperti lakonan untuk menggalakkan kemahiran lisan murid. Sifat yang terakhir ialah berdedikasi. Menurut hasil wawancara, kami mendapati bahawa Cikgu Umbi merupakan seorang yang sangat berdedikasi. Hal ini dikatakan demikian kerana Cikgu Umbi akan merancang aktiviti pengajaran di dalam kelas selama setahun. Dengan perancangan tersebut, aktiviti PDP di dalam kelas akan lebih berkesan dan objektif pembelajaran dapat dicapai. Seterusnya, kita beralih kepada guru seterusnya iaitu Ustazah Norbi. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, kami mendapati bahawa Ustazah Norbi merupakan seorang yang tegas. Menurut Ustazah, beliau sangat menitik beratkan perihal solat. Oleh itu, beliau pernah meruatkan murid yang poting solat bertujuan untuk mengajar mereka untuk tidak meninggalkan kewajipan sebagai seorang Muslim. Selain itu, Ustazah Norbi juga merupakan seorang yang prihatin. Hal ini dikatakan demikian kerana beliau sanggup berkunjung ke rumah murid yang tidak hadir ke sekolah bagi mengetahui masalah yang dihadapi mereka. Ustazah Norbi juga berkongsi bahawa beliau akan menyelidiki latar belakang murid di dalam kelas sama ada mereka mempunyai masalah tertentu yang menjadi penghalang untuk mereka fokus di dalam kelas. Sifat yang terakhir ialah Ustazah Norbi merupakan seorang yang sangat berdedikasi. Hal ini dikatakan demikian kerana beliau pernah menjawat sebanyak 16 jawatan dalam satu masa dan beliau beranggapan bahawa jawatan tersebut merupakan satu rezeki yang tidak patut ditolak. Selain itu, Ustazah Norbi juga masih bergiat aktif dalam bidang pendidikan walaupun sudah pencen 4 tahun yang lalu.
Menyentuh mengenai ciri-ciri kepribadian yang perlu ada pada seorang guru, Cikgu Umbi menyatakan bahawa seorang guru perlulah mempunyai semangat yang tinggi. Guru perlulah sentiasa bersedia walau di mana guru akan ditempatkan untuk mengajar. Misalnya, beliau menceritakan pengalamannya yang perlu menggunakan air perigi tanah untuk kegunaan harian semasa mengajar di kawasan pedalaman. Seterusnya, Cikgu Umbi menyatakan bahawa seorang guru perlu mempunyai matlamat yang jelas tentang tujuan memilih profesi perguruan. Hal ini kerana profesi perguruan ini merupakan tanggungjawab dan amanah yang besar yang perlu dipikul. Ais sekali, menurut Cikgu Umbi, seorang guru perlu mempunyai kemahiran komunikasi yang tinggi. Hal ini bagi memastikan ilmu dapat disampaikan dengan berkesan. Tambahan lagi, apabila guru berkomunikasi dengan baik bersama pelajar, hubungan yang baik akan dapat diwujudkan kerana guru akan lebih mengenali latar belakang dan keadaan pelajar. Menurut Ustazah Norbi pula, ciri-ciri kepribadian yang perlu ada pada seorang guru ialah membina diri dari dalaman. Hal ini bagi memastikan supaya seseorang guru itu tidak terpengaruh dengan unsur-unsur negatif. Beliau turut menegaskan bahawa akidah seseorang guru perlulah kuat kerana cabaran era ini tidak lagi sama seperti dahulu. Selain itu, Ustazah Norbi juga mengatakan bahawa seorang guru perlulah sentiasa mendekatkan diri kepada Allah. Misalnya dengan memperbanyakkan membaca Al-Quran dan solat tepat pada waktu. Kedua-dua wawancara yang telah dijalankan telah memberikan input yang sangat bermanfaat buat saya. Antara input yang saya perolehi adalah kita perlu mempunyai sifat ikhlas untuk mendidik pelajar supaya kita tidak merasa terpaksa dan terbeban sepanjang bergelar seorang guru. Yang kedua, kita perlu kreatif dan inovatif dalam merancang pembelajaran kerana kita akan berhadapan dengan para pelajar yang mempunyai keupayaan yang berbeza sepanjang tempoh kita mengajar. Yang ketiga, kita perlu bijak mengurus masa supaya segala perancangan pembelajaran dan aktiviti sekolah berjalan dengan lancar. Berdasarkan wawancara ini, banyak perkara penting telah dikongsikan kepada kami yang boleh membantu kami mempersiapkan diri ke arah menjadi seorang insan guru profesional. Misalnya, untuk menjadi seorang guru yang profesional, kita mestilah mempunyai ilmu pengetahuan yang luas. Selain itu, kita juga harus mempunyai kemahiran komunikasi yang baik. Akhir sekali, wawancara ini turut mengajar saya untuk sentiasa bersedia menghadapi apa jua cabaran apabila bergelar seorang guru pada masa hadapan. Seterusnya, pengajaran yang saya peroleh hasil daripada wawancara bersama kedua-dua IGP ini ialah sebagai seorang guru kita mestilah sentiasa sabar dalam menyebarkan ilmu. Kita mesti percaya bahawa segala kepayahan yang dihadapi semasa proses penyebaran ilmu ini pasti akan membuahkan hasil suatu hari nanti. Selain itu, kita juga hendaklah menunjukkan contoh yang baik supaya dapat dijadikan sebagai suri teladan kepada anak-anak didik. Akhir sekali, kita juga mestilah sentiasa menimba ilmu meskipun sudah bergelar guru kerana tanpa ilmu, seseorang itu akan menjadi jahil. Nama saya Nurina Syah Muhammad Nazri. Pertama sekali, saya merasa sangat bersyukur kerana diberikan peluang untuk menjalankan wawancara bersama dua insan guru yang sangat hebat. Mereka telah belajar untuk ikhlas dalam mendidik dan tidak memaksakan gaji semata-mata. Selain itu, saya menyedari bahawa kepelbagaian teknik pengajaran itu sangat penting untuk diaplikasikan bagi menarik minat murid untuk belajar dengan lebih berkesan. Akhir sekali, wawancara ini menyedarkan saya bahawa ilmu itu sangat penting kerana kita merupakan seorang pendidik yang bertugas untuk menyampaikan ilmu kepada murid. Sekiranya kita kekurangan ilmu, maka prestasi murid akan merosot dan hal ini akan memberi impak yang negatif kepada institusi pendidikan. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Secara keseluruhannya, pelbagai maklumat dan nasihat yang dapat kami perolehi daripada wawancara bersama insan guru profesional Cikgu Umbi Ramzan dan Ustazah Norbi yang dapat dijadikan sebagai panduan ketika bergelar guru pada masa hadapan. Antaranya, Cikgu Umbi menasihati kami sebagai bakal guru untuk mendidik dengan baik dan amanah agar mendapat ganjaran di akhirat kelak. Manakala Ustazah Norbi berpesan supaya menjadi seorang guru yang kehadirannya sentiasa dinanti-nantikan oleh pelajar. Oleh itu, wawancara ini sememangnya dapat membuka mata dan menambah pengetahuan kami untuk menjadi bakal insan guru profesional seperti mereka. Antara input yang saya perolehi dari kedua-dua wawancara yang telah dijalankan ialah supaya menjadi guru yang kreatif dengan mempelbagaikan teknik dan kaedah pengajaran dalam PDP.
Yang kedua, sentiasa berusaha untuk menambahkan ilmu pengetahuan yang sedia ada. Dan yang terakhir, sentiasa bersedia dengan segala perubahan yang akan berlaku dalam bidang pendidikan.